Sekarang cikgu nak sambung. Okey, hari tu kita dah pun tengok kehendak soalan. Kita dah kenal pasti cikgu ulang balik daripada awal, daripada sebelum ini supaya kamu boleh nampak. Ingat balik, revise balik. Okey, yang kita nak belajar dalam modul yang cikgu nak buat sekarang ni, cikgu nak pastikan bahawa cikgu nak supaya kamu boleh buat esei tu lebih baik daripada sebelum ni. Sebab apa? Sebab esei memainkan peranan yang sangat besar untuk kamu mendapat skor markah yang baik dalam STPM. Okey, jadi cikgu dapati bila pelajar lemah buat esei, dia punya keputusan SPM dia sangat rendah lah, tak bagus. Jadi cikgu nak bantu pelajar untuk mahirkan esei. Jadi sekarang ni cikgu fokus pada esei dulu sampai selesai cikgu punya modul ni. Tajuk modul dia ialah mantapkan esei. Jadi kita dah pun hari tu kenal pasti bentuk-bentuk soalan STPM, dan juga kita dah pun sebagai latihannya kita dah buat 40 soalan latihan dekat dalam buku yang kita gunakan. Okey, kita dah kenal pasti, kita dah selesai nombor 2. So hari ni kita akan teruskan dengan pilihan kita. Kita akan pilih 1 atau 2 soalan dan kita akan cuba untuk start dengan banner 1 esei. Tapi jangan risau, tak adalah banyak sangat yang cikgu nak, tapi kamu mesti boleh buat. Kita buat secara perlahan-lahan. So hari ni kita nak pilih 1 soalan. Okey, contoh. Hari ni cikgu bagi contoh, nanti kamu akan cuba jawab dengan menggunakan contoh yang cikgu berikan. Okey. Jadi soalan yang cikgu pilih untuk contoh kelas kita pada hari ini. Okey, sekejap ni. Okey, soalan yang cikgu pilih hari ni ialah soalan yang kita dah bincangkan hari tu. Okey, siapa nak tolong baca soalan ni? Siapa yang rasa mengantuk? Rasa asyik duduk diam. Raja, baca Raja. Program bandar selamat bukan satu-satunya cara bagi kerajaan mengurangkan jenayah daripada berluasa di negara ini. Bincangkan. Okey, so kehendak soalannya apa ni Raja? Mengurangkan jenayah. Okey. Dari mengurangkan jenayah. Cara bagi kerajaan mengurangkan jenayah. Jadi apa fungsi program bandar selamat ni? Apa fungsi dia? Program bandar salah selamat. satu cara. Okey, jadi format jawapan dia berapa Raja? 1+4. Okey, pandai. Jadi program bandar selamat bukanlah satu-satunya cara. Jadi maknanya dalam jawapan nanti mesti ada satu ni, program bandar selamat. Okey, dan kena senaraikan lagi, apa lagi cara lain yang kerajaan boleh buat untuk mengurangkan jenayah. Okey, ini soalannya. Kita dah tahu formatnya 1+4. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Okey, kita dah baca soalan tadi dan kita dah tahu apa isunya dan kita dah tahu apa kehendak soalannya dan kita dah tahu apa format jawapannya. Okay, sekarang kita nak cuba jawab soalan. Okey, jadi hari ni kita nak belajar yang ini. Macam mana kita nak bina ayat pendahuluan bagi soalan tadi. Kita nak bina ayat pendahuluan bagi soalan tadi. Kena cuba buat latihan daripada sini. So macam mana cara nak buat ayat pendahuluan? Okey, cikgu menggunakan ada 4 cara. Okey, yang pertama kita gunakan kaedah nak buat ayat pendahuluan ni ialah kita tulis isu dia dalam ayat pertama, kemudian ayat kedua kita tuliskan kehendak soalan. Dan yang kedua, kaedah yang kedua ialah kita salin soalan dia,
Lepas tu kita bagikan contoh sikit sebelum kita mulakan ayat idea. Okey, kemudian cara yang ketiga ialah kita tuliskan isu soalan tu apa. Lepas tu kita bagi contoh. Dan yang keempat, kita salin soalan dia. Kemudian kita tuliskan apakah kehendak soalan. Maksudnya dekat sini ada 2 ayat. Dalam ayat pendahuluan tu ada 2 ayat. Kan masa mula-mula kita belajar hari tu, cikgu dah cakap ayat pendahuluan 2 ayat. Jadi kat sini kita nak buat 2 ayat. 2 ayat tu macam ni. Contohnya isu ayat pertama, kehendak soalan ayat kedua. Okey. Jadi jangan risau, cikgu ada tunjukkan contoh. Okey, ini contoh. Macam mana cara nak buat ayat pendahuluan yang mula-mulanya isu. Lepas tu yang kedua ialah kehendak soalan. Okey, jadi ini contoh yang pertama. Okey, isunya. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan negara bebas daripada jenayah. Ini kita ambil daripada soalan tadi yang Raja baca tu. Tapi kita tak ambil semualah, tak adalah ambil sampai habis. Kita ambil secara ringkas saja yang kita tahu. Kerajaan dah ada ambil berbagai usaha. Lepas tu macam mana nak bebaskan dari negara daripada jenayah. Jadi ini soalan lah, isu yang kita ringkaskan daripada soalan tu. Kita ringkaskan. Mungkin kamu kamu boleh buat ayat sendiri. Yang penting kamu menjelaskan apakah isu soalan tu. Macam ni cikgu ubah dia jadi ayat dia jadi macam ni. Nanti kalau bila awak pula buat soalan tu, nak jawab isu tu, boleh ubah ayat. Yang penting ada isu yang dinyatakan dekat sini tentang soalan tu. Okey, yang kedua, kehendak soalan. Kehendak soalan tu tadi apa? Berbagai cara kan? Kehendak soalan tadi berbagai cara yang boleh usaha kerajaan dah buat untuk menangani jenayah. Jadi selain daripada apa tadi, program Bandar Selamat, ada berbagai cara kerajaan boleh buat untuk menangani jenayah dalam negara ni. Okey, jadi kehendak soalan tu sebenarnya apa lagi berbagai cara tu? Apa lagi berbagai cara tu? Jadi berbagai cara tu maksudnya boleh melibatkan berbagai pihak. Jadi sebab tu cikgu tulis macam ni. Penglibatan berbagai pihak dapat membantu mencegah jenayah daripada berleluasa. Sebab apa? Kehendak soalan. Sebabnya dekat dalam kehendak soalan nanti kita akan senaraikan berbagai pihak tu. Sebab tu cikgu tuliskan kat sini kehendak soalannya. Okey, isunya yang ini tadi. Usaha kerajaan dah buat macam-macam usaha untuk menangani jenayah. Okey, tapi ada juga selain pada Bandar Selamat, ada juga cara lain untuk menangani jenayah. Jadi cara lain tu apa? Jadi cikgu nyatakan kehendak soalan tu dekat sini. Penglibatan berbagai pihak. Cara lain tu ialah penglibatan berbagai pihak. Jadi tulislah dekat sini. Ataupun kamu boleh tulis cara, terdapat berbagai cara lagi boleh diambil untuk mencegah jenayah daripada berleluasa. Pun boleh juga. Yang penting kita nyatakan kehendak soalan. Tadi kan kita dah tahu kan nak cari kehendak soalan dalam soalan yang diberi. Lepas tu kamu tulislah dekat dalam ni. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, format yang kedua ataupun cara nak tulis ayat pendahuluan yang kedua, di mana mula-mula kita salinkan soalan, lepas tu kita bagi contoh. Okay, ini soalan. Soalan tadi kita salin je. Program Bandar Selamat bukanlah satu-satunya cara bagi kerajaan mengurangkan jenayah daripada berleluasa di negara ini. Okay, ini salin je tadi. Masukkan dekat sini. Okay, lepas tu kita sambung sikit dengan ayat contoh. Contohnya khidmat pasukan. Okey. Khidmat pasukan PDRM, penggunaan teknologi maju serta banyak lagi cara boleh diguna pakai untuk mengatasi isu ini. Okey, nanti dekat dalam ayat idea kita sambunglah. Okey, antara cara kan nanti dalam ayat dia nanti idea nanti dia sambung. Tapi kat sini nak nyatakan soalan tu kita salin je. Jangan, kan cikgu cakap kalau tak tahu nak buat pendahuluan, kita boleh salin sahaja soalan. Okay, so, tapi kita nak tunjuklah yang kita ni pandai buat karangan. Jadi kita tambah sikit dengan bagikan contoh. Contoh-contoh yang sesuai lah dengan usaha kerajaan tu. Okey, bagikan contoh. Dalam ayat pertama kita salin soalan, lepas tu kita tambahkan sikit contoh yang sesuai dengan kehendak soalan. Untuk ayat pendahuluan. Contoh yang ketiga, isu. Isu dan contoh. Isunya tadi macam tadi, cikgu ambil berbagai usaha
telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan negara bebas daripada jenayah. Kemudian contoh, cikgu ambil contoh yang tadi tu, yang kedua tadi tu kan. Khidmat pasukan PDRM, teknologi maju serta banyak lagi cara digunakan untuk mengatasi isu ini. Pun boleh juga. Ataupun cara yang keempat, salin soalan. Cara yang keempat ni ialah kita salin soalan, lepas tu kita nyatakan apa kehendak soalan tu. Okey, jadi ada 4 cara yang boleh digunakan untuk menulis ayat pendahuluan. Okey, ada 4 cara dan tadi tu contoh yang cikgu berikan macam mana nak buat 4 cara ni dengan menggunakan daripada soalan ini. Okay, jadi sekarang cikgu nak awak pula buat macam cikgu buat ni. Okay, now it's your turn. Giliran awak pula daripada soalan yang akan cikgu beri nanti, cikgu bagi 2 soalan. Okay, awak cuba, kamu semua cuba bina ayat pendahuluan. Satu soalan tu gunakan 4 cara ni. Gunakan 4 cara ni. Cikgu beri 2 soalan. Okay, satu soalan, setiap satu soalan tu, soalan kamu gunakan, kamu buatkan ayat pendahuluan dengan menggunakan 4 cara ni berdasarkan contoh yang cikgu beri tadi. Okay, ni contoh soalan yang pertama. Okay, dan ini contohnya, cikgu dah bagikan contoh dengan menggunakan kaedah yang pertama iaitu isu dan kehendak soalan. Okay, soalannya tadi macam ni. Kehijauan dan keindahan alam sekitar semakin terancam akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal. Okay, keadaan ini memberikan kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. So isunya dekat sini ialah tentang ekologi, keseimbangan ekologi isunya. Okay, dan kehendak soalannya ada semakin terancam dan juga kesan. Kan? Okay, jadi bila kita dah tahu kehendak soalan dan kita dah tahu isu, so, bila kita nak buat ayat pendahuluan, kita dah boleh kenal pastilah. Okey, isunya tadi tentang keseimbangan ekologi. Jadi kita pun buat keseimbangan ekologi dunia semakin terancam. Okey, satu ayat je. Tapi takkan kita nak buat satu ayat dekat pendahuluan. Kita tambahlah sikit. Terdapat berbagai faktor dan kesan akibat daripada kegiatan tidak terkawal manusia. Nanti dalam jawapan kita, idea kita kan kita nak senaraikan faktor dan kesan. Jadi itu ialah kehendak soalan. Okay, ini contoh. Cikgu dah bagikan contoh untuk soalan nombor 1 dengan kaedah yang nombor 1. Jadi kamu sambung dengan, ya? Cikgu, bukan kalau ada 2 kehendak soalan perlu pisahkan 2 ayat. Tak apa, ini ayat pendahuluan. Ayat pendahuluan tak ada masalah. Kita gabungkan saja faktor dan kesan akibat daripada kegiatan ini. Kita just nak nyatakan bahawa nanti dekat dalam ayat idea kita nak tulis ni dan kita nak tulis ni. Sebab tu kita buat macam ni. Okey, ayat pendahuluan ni cikgu dah berikan contoh, apa tu, kan tadi ada 4 kaedah menulis ayat pendahuluan. So kaedah yang pertama cikgu dah bagi contoh. Jadi kamu tinggal buatkan contoh untuk buat pendahuluan dengan menggunakan kaedah yang kedua, ketiga dan keempat. Okey. Jadi ini soalan yang kedua. Amalan membawa anak-anak kecil turut sama berniaga sehingga larut malam merupakan suatu tindakan yang kurang bijak. Bincangkan kesan amalan ini terhadap anak-anak tersebut. Jadi isunya ialah bawa anak kecil pergi berniaga larut malam. Kehendak soalannya ialah kesan. Carikan kesan terhadap anak ni. Apa jadi pada anak ni kalau bawa anak berniaga malam-malam. Okey. Yang ini kita guna, cikgu bagi contoh kaedah penulisan pendahuluan yang kedua. Soalan dan contoh. Okey, soalan tadi cikgu salin je. Amalan membawa anak kecil bersama berniaga sehingga larut malam bukanlah suatu tindakan yang bijak. Ni cikgu salin daripada soalan tu. Lepas tu cikgu bagi contoh. Masalah kesihatan, pendidikan yang terjejas dan berbagai lagi kesan lain boleh berlaku. Cikgu bagi contoh dekat dalam ayat pendahuluan. Pun boleh juga nak buat ayat pendahuluan macam ni. Maksudnya kat sini, kehendak untuk tugasan kamu ialah dalam soalan nombor 2 ni, kamu tuliskan ayat pendahuluan dengan menggunakan
4 formula yang cikgu bagi. Tadi ada 4. Okey, formula yang kedua ni cikgu dah bagi contoh. Jadi kamu tinggal buatkan 3 lagi contoh ayat pendahuluan dengan menggunakan formula yang pertama, ketiga dan keempat. Boleh faham tak? Boleh. Okey, jadi cikgu bagi 2 je soalan. Okey, dan cikgu nak kamu cuba buatkan latihan membina ayat pendahuluan dengan 4 kaedah ini. Okey, cikgu dah bagi contoh tadi. Okey, contoh ni nanti cikgu bagi semula dekat awak, cuba supaya sebagai rujukan. Okey, lepas tu nanti kamu buat sendiri ayat pendahuluan tu dengan menggunakan 4 kaedah ni. Okey, soalan yang pertama tadi cikgu dah bagi contoh yang ini. Jadi kamu tinggal cuba buat, kamu pula buatkan ayat pendahuluan dengan kaedah yang kedua, ketiga dan keempat. Soalan yang kedua pula cikgu dah bagi contoh ayat pendahuluan dengan menggunakan kaedah yang kedua. Jadi awak buat soalan nombor 1, 3 dan 4 pula. Okey, contoh. Maksudnya dalam satu soalan kamu buatkan 3 contoh jawapan, contoh penulisan ayat pendahuluan. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh faham? Ya, Mira. Kalau kan yang ada pendahuluan tu yang ada soalan dengan contoh kan? Ya. Contoh tu idea untuk kita punya karangan tu. Ya, contoh jangan awak ambil daripada karangan tu. Contoh dalam dalam soalan tu kan ada 5 contohnya, ada 5 idea. Dalam 5 idea tu ada macam-macam contoh kan? Boleh ambil salah satu. Ataupun ambil 2 daripada 5 idea tu, ambil 2 contoh. Ambil 3 contoh. Mana-mana lah tak kisah, yang penting ada contoh. Okay? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Boleh faham semua? Boleh, go. Okey. Pecing ada soalan? Pecing faham? Okey, bagus. Anwar faham? Faham. Loshi? Faham. Faham. Siapa lagi ni? Zahira ada ke tak? Zahira ni keluar masuk. Faham, cikgu. Ada Gan, boleh Gan? Faham Faham. Okay, very good. Chong, boleh Chong? Boleh cikgu. Okay, very good. Okay, semua dah faham, tak ada masalah. Jadi, kita sambung kelas kita dengan tajuk yang seterusnya. Kalau semua orang boleh buat ayat pendahuluan ni nanti, kita tengok. Tu, bila semua boleh buat, nanti kita akan teruskanlah dengan ayat yang seterusnya. Okay, itu saja. Thank you, kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Jangan